yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berusaha untuk menambahkan ilmu, pengetahuan bagaimana cara yang paling baik, cara yang paling tepat untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi 2 hari kita akan bertemu dengan Al-Eidul Akbar, hari raya yang besar. Hari raya haji ini dipanggil Al-Eidul Akbar, hari raya besar. Itu Eidul Adha, hari raya haji, hari raya kurban. Dan topik kita pada malam ini adalah khas berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Cuma dalam iklan tu dia soal jawab. Fair soal. Baik. Kita akan bincangkan sikit sebanyak perkara yang saya kira penting untuk dikongsikan. Kemudian kita akan buka ruang untuk soalan, insya-Allah. Pertamanya, apa yang kita akan lakukan ini adalah salah satu amal yang kita akan lakukan pada hari raya haji. Selain daripada amal ini, kita akan buat solat hari raya. Jadi salah satu amal pada hari ini ialah berkorban. Nah, sejarah korban ini kita semua tahu, iaitu bermula bukan daripada zaman Nabi Ibrahim AS, bahkan daripada zaman Nabi Adam AS. Apabila Qabil dan Habil berbalah atas satu perkara, maka mereka diminta untuk melakukan korban. Dan korban ini adalah salah satu cara untuk seseorang hamba itu menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban daripada perkataan al-qurb, itu penghampiran. Itu kita korbankan sesuatu. Bahasa Melayu kita kata korban. Korban. Bahasa Arab kita guna daripada perkataan al-qurb. Al-qurb maksudnya ialah penghampiran. Dan kita berkorban, kita mengorbankan apa yang ada pada kita adalah demi untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Jadi pertamanya, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korban ini adalah satu bentuk ibadah. Ini bukan aktiviti biasa. Potong lembu, potong kambing, kita nak dapat daging segar, ataupun kita berikan lembu kambing kepada orang yang memerlukan, mereka jarang makan daging segar. Bukan hanya itu. Bahkan korban ini adalah ibadah. Korban ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya tidak ada mana-mana amal yang seseorang hamba itu, seseorang anak Adam itu kerjakan pada hari raya haji, pada hari korban, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah. Dan sesungguhnya darah daripada binatang korban itu telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ianya jatuh ke atas tanah. Jadi ayat itu menunjukkan, membayangkan begitu cepat penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, untuk amal ini diterima, kita perlu kepada beberapa perkara. Pertamanya, kita perlu kepada iman. Iman adalah prasyarat yang penting untuk semua amal. Tidak ada amal yang akan diterima tanpa iman. Kalau kita bincang dari sudut fiqh, dalam 7 bahagian lembu ataupun 7 bahagian unta, boleh salah satu bahagiannya itu disertai oleh orang bukan Islam. Boleh. Ada kawan kita, dia memang nak dapatkan daging, dia kata saya nak satu bahagian. Dia tak Islam. Boleh tak? Jawapannya boleh. Tidak menjejaskan status binatang korban itu sebagai korban. Tetapi satu bahagian itu bukan korban. Dia tak boleh kata saya pun buat korban juga. Tak boleh. Syarat yang pertama ialah iman. Tanpa iman tidak ada amal yang akan diterima.
secara khusus merujuk kepada ibadah korban ini sendiri, kita beriman dan percaya dan yakin bahawa ibadah korban ini adalah salah satu perintah Allah. Ibadah korban ini perintah Allah. Selain daripada yakin secara umum, yakin secara umum, secara khususnya kita yakin bahawa ibadah korban ini adalah perintah Allah, maka kita buat itu dalam keadaan memahami bahawa ini adalah perintah Allah. Ada orang, sekalipun dia orang Islam, tetapi kerana kejahilan dia terhadap agama ini, jarang-jarang ikut majlis agama, kuliah-kuliah agama, sibuk dengan urusan dunia. Dalam urusan dunia macam-macam dia tahu, dalam urusan agama macam-macam dia tak tahu. Boleh sampai ke tahap yang ada orang Islam fikir bahawa kita sembelih korban ini kita menyeksa binatang, dan kita tak mencintai haiwan, kita berlaku zalim kepada binatang. Itu sebenarnya adalah kejahilan. Itu sebenarnya adalah kejahilan. Cara yang Islam tunjukkan di dalam ibadah korban ini adalah cara yang paling baik sekali. Kalau kita ikut adab dia, kalau kita ikut sunat-sunat dia, sebenarnya cara Islam ni cara yang paling baik sekali. Dan dari segi sains pula, memang kesan daripada cara pelaksanaan ibadah korban yang disarankan oleh Islam ini, kesan kepada daging itu adalah kesan terbaik yang paling maksimal. Itu banyak telah diceritakan, banyak telah diperkatakan oleh orang bijak pandai. Jadi sebenarnya dalam agama ni tidak ada benda yang tidak ada kebaikan untuk manusia. Tidak ada benda yang tidak ada kebaikan untuk manusia, kerana Allah yang mencipta kita. Kita, kalau ada orang komplain rumah kita kata, saya yang buat rumah ni, saya tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia, Allah beri panduan. Al-Quran itu sebagai panduan, agama sebagai panduan. Jadi perkara ini perlu selalu dipercakapkan, kerana kejahilan semakin teruk. Dan itu tanda kiamat. Tanda kiamat antara yang diberitahu oleh Nabi SAW ialah yakfurul jahl. Yakfurul jahl, kejahilan akan bertambah banyak, semakin bertambah. Buktinya kita boleh lihat daripada kata-kata yang keluar daripada mulut orang Islam sendiri, daripada tulisan-tulisan yang dicoretkan oleh orang Islam sendiri. Itu tanda kejahilan. Dan cara untuk menghapuskan kejahilan, ilmu kena disebarkan sebanyak mungkin. Dan bukan hanya di masjid, bukan hanya di surau, bahkan ilmu itu perlu digerakkan. Ilmu itu perlu digerakkan, perlu diajak seramai mungkin orang-orang Islam ini untuk datang ke masjid, datang ke surau. Dan kalau kita hanya tertumpu di sini saja, maka ilmu hanya akan tinggal di sini saja. Yang datang masjid dan datang surau, mereka akan ambil bahagian mereka daripada agama ini. Yang tak datang, maka mereka semakin jauh. Mereka semakin jauh. Jadi kita berfikir tentang saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, masing-masing fikir satu dua orang, satu dua rumah, maka insya-Allah semakin lama semakin ramai bilangan orang datang ke surau kita, bilangan orang datang ke surau-surau yang lain. Maka kerana kita boleh lihat kesan kalau kita pergi ke pedalaman kawasan yang orang nakkan agama tapi tidak ada orang sampaikan agama, kita boleh lihat tahap kejahilan yang ada pada mereka. Dan manusia ini apabila jahil terhadap perkara agama, maka hatinya akan keras. Hatinya akan keras. Semakin jauh manusia daripada agama, maka semakin keras hatinya. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama ialah iman. Kita percaya dan yakin bahawa korban ini adalah perintah Allah. Dan korban ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi sarankan, Nabi tunjukkan, Nabi buat setiap tahun ibadah korban ini. Setiap tahun Nabi SAW akan lakukan ibadah korban, dan Nabi SAW akan gesa ahli keluarga baginda yang perempuan, terutamanya Nabi sabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, kamu hadirlah, kamu lihatlah, saksikanlah sendiri binatang kamu sedang disembelih. Nabi suruh, kerana dengan titisan darah yang jatuh ke atas bumi itu, dosa-dosa kamu akan diampunkan ke semuanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita yakin bahawa ibadah korban ini adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian perkara yang kedua untuk amalan kita diterima oleh Allah, amalan korban ini dan amalan-amalan yang lain ialah ittiba'us sunnah, ikutan sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara baginda dan apa yang
digaris pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pemilihan binatang-binatang korban, apakah ciri-cirinya. Mungkin dalam konteks kita sekarang ni, ibadah korban diuruskan oleh pihak surau, pihak masjid. Jadi peserta ni dia agak ringan sikit lah. Tapi sebenarnya semua kita perlu tahu. Semua kita perlu tahu apakah ciri-ciri binatang korban yang sah untuk dibuat sembelihan, apakah binatang yang tidak sah untuk dibuat sembelihan, berapakah umurnya, kemudian apakah adab-adab di dalam ibadah korban ini sebelum, semasa melakukan ibadah korban dan selepas melakukan ibadah korban, apakah adab-adabnya, apakah sunat-sunatnya. Jadi perkara itu patut kita ketahui. Dan yang ketiga ialah ikhlas. Pertama kita ada iman, yang kedua kita ada ittiba'us sunnah. Dan ittiba'us sunnah ni, penyempurnaan ittiba'us sunnah ni adalah dengan ilmu, dengan kita tahu, dengan kita belajar, dengan kita tanya, maka barulah akan berlaku ittiba'us sunnah dengan sempurna. Dan yang ketiga ialah ikhlas. Kita buat ibadah korban ni bukan nak tunjuk kepada siapa-siapa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa daging dan darah ini tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai, tak akan sampai kepada Allah, dagingnya, darahnya tak sampai. Kita sembelih untuk Allah tak sampai pun ke Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi akan sampai kepadanya ketakwaan daripada kamu. Jadi kita buat semata-mata kerana Allah, sikit ke banyak ke, seekor kambing ke, satu bahagian ke, seekor lembu ke, 10 ekor lembu ke, nama kita semua, semata-mata kerana Allah. Jadi apabila ada 3 perkara ini, insya-Allah amalan kita akan diterima oleh Allah. Jadi mungkin waktu kita serahkan duit, niat kita ikhlas, tapi bila dah nampak lembu, niat kita bertukar. Biasa, itu biasa. Jadi sentiasa kita perbaiki niat kita, bahawa kita buat ibadah korban ini hanya semata-mata menunaikan perintah Allah untuk menjadi semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ibadah korban ini adalah sunat muakkad. Dia bukan wajib, walaupun ada setengah mazhab yang mengatakan wajib, tapi ibadah korban ini adalah sunat muakkad sahaja. Berdasarkan dalil-dalil yang difahami oleh ulama kita, berasaskan kaedah-kaedah yang mereka telah tetapkan, ibadah korban ini hanya sunat sahaja. Tetapi sunat yang muakkad, sunat yang sangat dituntut. Siapa yang dituntut melakukan ibadah korban? Pertamanya orang Islam. Semua kita Islam. Yang keduanya akil baligh. Sebagian besarnya akil baligh. Yang ketiganya ialah mampu. Apakah definisi mampu? Orang yang mampu melakukan ibadah korban ialah seseorang yang mempunyai lebihan harta untuk membeli seekor kambing atau satu bahagian daripada lembu atau unta setelah ditolak perbelanjaannya untuk dirinya dan ahli keluarganya pada 4 hari, hari raya korban, dan juga 3 hari sesudahnya. Itu namanya mampu. Jadi kalau tolak tu, kalau kita buat kira-kira tu, ramai yang mampu ke ramai yang tak mampu? Ramai yang mampu. Kalau kita kira, oh ustaz, walaupun tak boleh kira 4 hari, saya ada hutang, saya ada komitmen. Baik, hutang ni dia ada 2. Satu, hutang bulan-bulan kita bayar tu, memang kita bayar bulan-bulan. Bukan jangan kita kira yang 30,000 tu. Jangan kita kira baki rumah yang ada tu 100,000 lagi, jangan kira yang tu. Itu kan ada tempoh bayarnya. Jadi ada hutang yang perlu dibayar segera, itu kita bayar segera. Ada hutang yang ada tempohnya, itu kita jangan kira. Dia akan jadi haram seseorang tu buat ibadah korban ialah apabila dia buat ibadah korban, dia akan tidak dapat menunaikan nafkah wajibnya pada 4 hari tersebut. Orang ni haram. Okey, orang ni adalah haram melakukan ibadah korban. Walau bagaimanapun korban itu sah, walaupun haram, hukumnya adalah sah. Jadi sebenarnya lah, kalau kita fikir-fikir kewangan kita, komitmen kita, kalau kita tolak-tolak, sebenarnya kita ramai yang mampu. Cuma oleh kerana jarang kita perkatakan, biasa kita bincang bab ni pun seminggu lagi nak korban, lagi 2-3 hari nak korban. Ustaz, kenapa Ustaz baru cakap sekarang? Kalau Ustaz cakap dulu, kita dah lama dah kita buat. Jadi sebenarnya perlu selalu dicakap.
Nah, surau ni buat berapa ekor? 2 ekor, 2 ekor, Masya Allah, bagus. Tapi sebenarnya kalau mungkin ada sebahagian buat kat kampung, kita sangka baik lah. Mungkin ada sebahagian buat kat kampung, mungkin ada sebahagian yang buat di luar negara. Jadi isu korban di luar negara ni sebenarnya boleh kita melakukan korban di luar negara, harus kita melakukan korban di luar negara. Jadi soalan dia mana yang afdal. Soalannya mana yang afdal. Oleh kerana ulama kata ibadah korban ni adalah syiar. Ibadah korban ni adalah syiar agama. Dia macam azan. Azan ni dia tak wajib. Azan tak wajib. Kalau kita nak semayang tak ada azan, tak ada qomat pun sah semayang kita. Tapi kalaulah penduduk sesuatu tempat itu berpakat untuk meninggalkan azan, maka pemerintah boleh memerangi mereka. Boleh. Kerana mereka mematikan syiar agama. Jadi ibadah korban ni memang sunat, tapi ada sebahagian amalan agama ni dia dikategorikan sebagai syiar agama. Sembahyang berjemaah syiar agama. Syiar. Jadi ibadah korban ni syiar agama. Jadi jawapannya ialah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, maka afdal baginya ialah melakukan korban di tempat sendiri. Bagi orang yang mampu. Tapi kalau dia tak mampu dengan bayaran yang ada untuk satu bahagian RM800 ataupun RM700, kalau kambing pula RM1,000, RM900, saya tak mampu, saya ada RM300 ni. Jadi daripada tak buat korban, langsung buatlah korban. Carilah tempat-tempat yang bagi tawaran RM250, RM300, RM350, buatlah, jangan sampai tak buat. Tapi kita azamlah untuk tahun depan, seperti mana kita buat kutu, kita kumpul duit sikit-sikit, itu kita untuk kita beli barang-barang yang kita nak, yang kita rasa penting dalam kehidupan kita, maka kenapa tidak kita merancang untuk kita buat ibadah korban di tempat kita. Nabi SAW bersabda, azimu dhahayakum fa innaha yawmal qiyamati matayakum. Besarkanlah binatang-binatang korban kamu, kerana binatang korban ini adalah tunggangan kamu di hari kiamat nanti. Jadi hari kiamat takkan nak naik motor je kan, takkan nak naik kereta kecil je, kereta kancil je. Orang lain semua naik kereta besar-besar. Jadi kita naik kereta kancil je, malu lah kita. Kat dunia ni boleh tukar lagi. Orang pun faham ni ekonomi orang faham lah kan. Tapi kat sana dia tak boleh tukar tak ada ekonomi dah. Itu semua merujuk kepada amalan di dunia. Jadi kalau yang dah biasa buat korban, kita azam tahun depan kita akan upgrade lagi yang paling baik. Kalau kita belum buat korban tahun ni, tak terpilih, sebenarnya masih ada masa lagi. Kalau kita tengok ada orang yang duk iklan-iklan tu, masih ada masa lagi, boleh dapatkan lagi. Jadi kita masing-masing muhasabah diri kita. Kalau dah buat korban, syukur, alhamdulillah, kita betulkan niat. Tapi kalau belum, kita tengoklah adakah kita termasuk dalam kategori mampu ataupun tidak. Tuan-tuan yang mulia, ibadah korban ni sebenarnya sunat muakkad, dan sunat muakkad kifayah. Sunat muakkad kifayah. Maksudnya kalaulah dalam sesebuah rumah itu ada salah seorang daripada mereka melakukan ibadah korban, maka gugur tuntutan daripada isi rumah yang lain. Cuma gugur tuntutan, bukan dapat pahala. Yang buat korban dapat pahala, yang lain tu gugur tuntutan daripada mereka. Dapat pahala? Tidak. Kecuali sekiranya ahli rumah yang buat korban itu dia kongsikan pahala kepada yang lain-lain, baru dapat pahala. Jadi kalau ayah dah buat, mak nak dapat pahala juga, mak buatlah, mak kongsilah satu bahagian. Abang sulung nak dapat pahala juga, kongsilah satu bahagian. Jadi akhirnya jadi satu rumah satu ekor, baguslah. Bagus. Kita tak perlu fikir nanti AJK kata tempat tak adalah apa. Kita fikir kita nak buat dulu. Tempat akan ada. Ni masalahnya tempat banyak, lembunya tak ada. Orang yang ambilnya banyak, lembunya tak ada, dagingnya tak ada. Jadi kita fikir macam mana saya nak buat korban. Kita perlu selalu gembur-gemburkan korban. Semangat berkorban untuk agama, semangat berkorban untuk Allah ni perlu selalu diperkatakan. Kalau tak, sebenarnya kita berkorban juga tapi untuk benda-benda yang lain. Banyak benda kita korban, dan banyak benda kita ikat perut.
nak melancong ke, nak apa ke, banyak benda kita ikat perut. Setahun sekali nak melancong jauh sikit, so kita pun menabung boleh. Dan sekali belanja tu sampai beribu-ribu kita belanja kan? Dan benda tu akan habis, benda tu akan habis begitu sahaja. Tapi korban ini kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Nabi SAW bersabda, fa innaha ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha. Binatang korban ni kat dunia kita kuku buang, kepala ada yang biasa orang tak ambil, kulit tak ambil, perut tak ambil. Tak ambil lah banyak benda, tak ambil daging, ambil tulang, ambil organ, setengah organ ambil, setengah tak ambil. Tapi di hari kiamat semua bahagian ni akan datang dan ditimbang. Semua bahagian akan datang dan ditimbang. Jadi kita perlu selalu cakap supaya semua orang Islam ada kesedaran untuk buat ibadah korban ini. Baik. Sekarang ni urusan pembelian dah selesai. AJK pihak pengurusan dah tolong belikan untuk kita. Tetapi kita tak boleh lepas tangan begitu sahaja. Bukan hanya dengan kita serah duit, oh dah selesai lah, nanti raya korban nanti saya tengok, nanti kalau tengok ke tak tengok, tak sempat, saya tak tahulah. Tapi nanti bahagian saya, kalau sempat saya ambil, tak sempat hantar rumah saya nombor sekian-sekian. Bukan begitu ibadah korban ini. Pertamanya, ibadah korban ini oleh kerana ianya ibadah, maka perlu kepada niat. Perlu kepada niat. Kita waktu kita serah duit, itu belum niat lagi. Kita serah duit kepada AJK ni, kita minta mereka, minta tolong wakilkan mereka belikan lembu korban. Niat korbannya mana? Belum lagi. Jadi bagi duit ni belum niat korban. Mana binatang, mana lembunya? Belum beli lagi. Kita baru wakilkan pihak surau untuk beli lembu. Okey, itu imam dah tunjuk saya dia punya akad dia kan. Akad dia. Saya tengok balik. So akad dia tu dah ada kan? Akad dia dah ada. Kita tengok itu sepintas lalu je saya baca. Akad dia berbunyi, kita tengok saya melantik AJK Korban SSA sebagai wakil akad jual beli lembu korban saya. Okeylah tu. Sebanyak satu ke berapa bahagian daripada seekor lembu dengan harga RM berapa, termasuk kos pengurusan, sembelihan dan potong lembu bagi tahun ini lillahi ta'ala. Okey. Kemudian saya ada bagi tahu apa saya ada bagi tahu pasal niat ni. Ada tak saya sebut pasal niat? Baik, sekarang ni kalau ikutkan lafaz ataupun tulisan akad ini, ada satu yang kita belum lagi, iaitu niat. Niat. Dia niat ibadah korban ni sama ada kita niat ataupun orang niat bagi pihak kita. Kalau kita nak niat, bila masa kita niat? Pertamanya waktu kalau kita ada lembu, kita ada kambing, kita asingkan lembu kita. Asingkan, kandang asing, niat korban, selesai. Waktu potong tu tak ada niat, tak apa. Ataupun waktu kita sembelih sendiri, selesai. Ataupun orang sembelih, kita duduk tepi, kita niat, selesai. Niat tu sama ada betul-betul masa sembelih ataupun sebelum, tak ada masalah. Satu lagi adalah orang niat. So orang boleh tak orang niatkan bagi pihak kita? Boleh, tapi dengan syarat perlu diberi kuasa. Kita perlu beri kuasa. Tadi saya bagi duit, AJK lah niat untuk saya. Bila kita bagi mereka kuasa untuk berniat untuk kita? Jadi kita perlu ada, kalau dalam orang ni saya tak nampak lah ada lafaz niat. Ada. Okey, jadi kena, kalau ada okey. Kalau ada okey. Jadi kita sedarlah sebenarnya kita telah mewakilkan, kita telah memberi kuasa kepada pihak AJK untuk berniat bagi pihak kita. Semua peserta boleh mula berniat yang tu. Bukan itu saya melantik tukang sembelih sebagai wakil sembelihan dan wakil niat korban bahagian saya. Okey, atau ada melantik wakil, melantik tukang sembelih. Okey, kemudian wakil niat korban. Jadi kat sini tukang sembelih ni dia telah diberi dua tugas. Pertama sembelih, yang kedua niat.
Dia jangan lupa lah tu. Jangan lupa. Sebab mungkin macam di Sri Petani kita, tukang sembelih ni ada beberapa orang, tapi yang akan niat tu EJK kan niat. Dia akan pergi lembu, dia niat gitulah. Dia akan niat. Okey. Jadi tak kisah sebenarnya, kita nak niat sendiri boleh, tukang sembelih niat boleh, orang ketiga niat pun boleh. Tapi yang penting apabila yang niat itu bukan tuan tubuh sendiri, dia mesti mendapat kuasa untuk berniat, baru boleh niat. Dan oleh kerana ibadah korban ini adalah ibadah yang memerlukan niat, sebab itulah ulama kita dah sebut bahawa tidak boleh melakukan korban untuk orang mati. Jadi semalam di dalam taklimat korban yang saya berikan pada peserta-peserta korban di Sipitali, saya katakan kami ini menguruskan 27 ekor lembu. Jadi nama-nama yang tuan-tuan masukkan tu kita pun tak tahu nama orang yang hidup lagi ke nama orang yang meninggal. Kita tak tahu. Dia masukkan nama. Jadi kalau ada sesiapa yang termasuk nama orang yang telah meninggal, tak bolehlah tukar dengan orang lain. Tukar dengan orang lain. Okey, kerana tidak boleh melakukan korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Kerana korban tu perlu niat. Dia dah meninggal dunia, bila dia nak niat? Kecuali kalau binatang tu dia dah beli sebelum dia meninggal. Dia beli, binatang tu binatang dia. Jadi korban itu akan diteruskan dan pengagihan itu akan diserahkan kepada waris. Pengagihan diserahkan kepada waris. Tapi kalau kita masukkan nama dia dah meninggal, masukkan nama nenek kita, ayah kita, mak kita dah meninggal, tak boleh. Kecuali kalau dia ada wasiat, boleh. Kalau dia ada wasiat, boleh. Macam mana kalau korban untuk orang hidup? Korban untuk orang hidup boleh, dengan syarat dia berniat. Macam mana dia nak berniat? Kalau kita tak bagi tahu dia, so kita kena bagi tahu dia. Ada orang mungkin ada duit lebih, dia boleh seekor lembu. 7 bahagian, 7 kolom ni nak bubuh nama siapa? Bubuhlah nama isteri, bubuh nama Alung. Alung kat mana? Alung kat UK sana. Nama Angah kat mana? Angah dekat Amerika. Bubuh nama je. Bubuh je nama, tak apa, tak ada masalah. Boleh nak bubuh nama siapa pun, nak bubuh nama jiran kita pun boleh, kawan kita pun boleh. Tapi kita bagi tahu dia, ni Mat, aku bagi hang 1 bahagian. Free tak apa, pergi free. Boleh. Jadi supaya keizinan dia itu mewakili niat dia. Kita seolah-olah kita hebahkan, kita berikan kepada dia 1 bahagian daripada binatang korban kita. Jadi untuk orang hidup boleh dengan syarat dia niat, untuk orang mati tak boleh kecuali kalau dia wasiat. Ini kerana ibadah ini perlu kepada niat. Kemudian AJK dah belikan untuk kita, dah selesai ke? AJK insya-Allah lah dia tahulah binatang mana yang cukup syarat. Antara yang kritikal dalam mazhab kita ialah kecacatan. Dan kecacatan yang kritikal ialah kecacatan telinga. Tadi baru kita cek ziarah. Kita ziarah kali terakhir lembu kita di kandang sebelum dia hantar. Besok dia akan hantar. Jadi kalau dah hantar, nak tolak susah. Jadi kita pergi ziarah tadi. Ziarah kali ke-3. Beli sebulan lepas, ini ziarah kali ke-3. Kita nak pastikan lembu tu cukup syarat. Ziarah tadi. Jadi rupanya ada 1 lembu yang diganti kerana lembu yang asal kita pilih tu dia jatuh berat dia, kurus sangat, tak sempat nak naik. Jadi diganti. Yang diganti itu telinganya hilang sikit. Saya tengok ni telinga ni bukan saya pilih ni, saya kata. Sebab memang saya dah tengok, mesti pertama saya tengok telinga. Mula-mula saya tanya, "Bang, umur ni semua berapa?" Dia kata umur ni semua cukup. Lembu biasa kita tak check lah. Lembu biasa tak check, kalau besar dia tu, tanduk dia apa semua tak check. Kambing biasa kita check. Kambing check, buka, duduk atas kambing tu, buka mulut dia, tengok gigi dia ada berapa. Kalau 2, setahun. Kalau 4, 2 tahun. Check gigi, buka, kita interview dia. Dan kita kena pastikan. Lepas umur cukup, tengok telinga. Telinga ni dalam mazhab kita ni tak boleh hilang walaupun sikit. Hilang tak boleh. Kalau terkoyak, dia terkoyak macam tu, tak apa. Tapi kalau hilang, dia bergaduh ke apa ke, tak boleh. Jadi kita kena hati-hati lah. Tapi tadi lembu yang tadi macam mana? Dia kata, "Ustaz, memang tak ada dah lembu ni, nak tukar pun tak ada dah. Tak ada dah, memang tak ada lembu dah. Semua ni orang punya." Jadi saya tanya dengan
yang tukang pegang data ni, ada tak geng-geng Hanafi? Kita jadikan dia satu kumpulan. Geng-geng Hanafi ni kita reshuffle balik dia punya tu. Jadi 7 orang ni semua geng-geng Hanafi ni, lembu ni bagi dia orang. Bagi mazhab Hanafi boleh. Hilang sikit boleh, tak ada masalah. Saya cakap lah, kalau ada lembu kita nak tukar, tapi kalau tak ada kita terima lah. Jadi sebenarnya penting kita tengok. Kalau ada AJK pengurusan, AJK tengok. Tapi kalau katakan kita urus sendiri, tak boleh kita main lepas itu je. Kita ikut kata dia kata okey, umur semua okey, hantar, sebenarnya tak cukup syarat. Dan sifat lembu itu dia mesti cukup syarat sehinggalah dia disembelih. Kalau katakan waktu turun daripada lori ke dia jadi patah, dia patah tanduk tak boleh. Kalau tak ada tanduk daripada asal tak apa. Tapi kalau tanduk dia patah, tak boleh. Jadi kita kena hati-hati. Dia ni kena apa? Bahasa Melayu kata apa? Peribahasa bagai menatang minyak yang penuh. Jadi pelan-pelan bawa dia. Okey. Dan kalau boleh kita dia hantar 2 hari awal. Sehari tu paling lewat 2 hari awal. Kerana antara sunnah dalam barang korban ni ialah kita bagi makan dia. Kita bagi dia makan, bagi dia minum segemuk yang boleh dapat sehingga saat nak disembelih. Bagi dia makan, bagi dia minum. Kerana lebih gemuk lebih bagus. Lebih gemuk lebih bagus. Jantan betina tak ada masalah, tapi kalau betina risiko dia kalau dia bunting. Kalau dia bunting tak boleh. Jadi biasanya selamat kita pilih jantan. Kalau betina pun boleh, tapi dengan syarat dia tak bunting. Kemudian warna, dia ada warna yang paling afdal putih. Dia makin gelap makin tak afdal. Hitam paling bawah sekali, hitam dari segi warna lah. Tapi kalau putih kecil, hitam besar, ambil hitam lah. Kalau putih kecil, ada putih tapi tak nampak daging pun tak berapa, tapi hitam Masya Allah besar, kita ambil yang hitam. Kat situ pula kita tengok kat situ. Jadi pendek kata, sebenarnya semua pihak lah, sama ada peserta ataupun yang menguruskan pembelian ni, dia kena faham lah, dia kena ada fiqh sikit tentang ibadah korban, dan juga fiqh jual beli. Kena ada lah. Dia bukan hanya korban, kita sekarang ni dah melibatkan jual beli. Kita sebagai wakil kepada peserta, kita mesti memastikan kambing, lembu yang kita beli itu seperti yang terbaik. Okay, pernah sekali saya kita sampai je kandang tu, tengok Masya Allah kambing-kambing semua bulat-bulat, cantik-cantik. Okey, asingkan 20 ekor. Asingkan terus, tanpa kita cek satu-satu, terus kita suruh asingkan 20 ekor. Tapi bila cek satu-satu, banyak yang bermasalah telinga. Jadi kata ustaz, tak ada cara ke? Mazhab Hanafi ke apa ke? Saya kata bukan saya punya. Nak suruh dia ikut mazhab Hanafi. Tuan, tolong ikut mazhab Hanafi. Tuan, tolong ikut mazhab Hanafi. Tuan, tolong. Boleh tu, boleh lah buat kerja tu, tapi kita tak boleh paksa dia orang. Tak boleh paksa dia. Tuan kena ikut mazhab Hanafi pasal ni je yang ada. Kalau dia kata tak nak lah. Dia kata tak nak. Jadi kalau boleh sampai awal, kita tahu lembu masing-masing. Cuma kita perlu hati-hati daripada perkataan ini lembu korban saya. Jangan cakap begitu. Kalau kita cakap begitu, menurut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, perkataan itu menjadikan lembu itu korban wajib. Dia jadi seperti lembu yang dinazarkan. Okey, dan bila dia sebenarnya jadi wajib pun tak ada masalah. Masih sah sebagai ibadah korban, cuma kita tak boleh makan. Itu saja, tak boleh makan. Semuanya mesti disedekahkan 100%. Kita tak boleh makan. Jadi kalau orang tanya, Ji mana Haji punya? Inilah kita akan sembelih raya korban nanti. Yang ni kita akan sembelih raya korban nanti. Ataupun kita kata ini korban sunat saya. Okey, selesai. Ini korban sunat saya. Kerana perkataan ini binatang korban saya menjadikan binatang tu wajib. Ini menurut mazhab kita. Okey. Cuma di sana ada pandangan kedua yang mengatakan sebenarnya perkataan itu tidak pun menjadikan binatang itu wajib. Ada pandangan kedua. Tapi lebih berhati-hati, kita ambil pandangan yang selamat lah. Jalan selamat, kita tak payah buat masalah. Orang tanya cakap ini binatang korban sunat saja. Susah. Okey. Kemudian walaupun ada pihak pengurusan yang akan sembelih, tapi sebenarnya sunat kalau peserta boleh sembelih sendiri, sembelih sendiri.
sunat. Kalau peserta itu lelaki. Kalau perempuan memang disunatkan dia mewakilkan kepada orang lain, walaupun dia boleh sembelih. Dia boleh sembelih, saya boleh sembelih Ustaz, bagi unta pun saya boleh sembelih. Sunat dia mewakilkan kepada orang lain. Tapi orang lelaki ni kalau dia boleh sembelih sendiri, sunat dia sembelih sendiri. Dan kita AJK kita bagi peluang lah. Pakcik boleh sembelih sendiri, boleh bagi. Tengoklah keadaan dia kan. Kalau tangan pun bergetar-getar tak payah. Okey. Jadi kalau nak sembelih sendiri ke, AJK nak sembelih ke, kita pastikan pisau tajam. Itu sunnah. Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan ihsan, berbuat baik pada setiap perkara. Apabila kamu bunuh, maka bunuh dengan cara yang terbaik. Apabila kamu sembelih dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang kamu menanjamkan pisaunya dan memberi kerehatan kepada binatang korbannya. Jadi antara sunat dia lagi ialah kita tak ikat semua kaki. Ikat 3 kaki saja. Satu kaki itu hanya dipegang. Maknanya boleh dilepaskan dalam masa yang sekejap lah. Dan tidak meminjak kepala. Dia hadapkan ke arah kiblat. Lebih baik kalau dibuat di atas tanah, tidak dibuat di atas tempat yang keras, batu, simen. Kita buat di atas tanah, lebih lembut, lebih rehat. Kemudian sunat pada hari-hari hari raya haji dan juga 3 hari selepasnya, hari tasyrik. Mungkin ada yang buat raya kedua, raya ketiga, raya keempat, diagih-agihkan. Jadi sepanjang hari itu kalau kita melihat binatang korban, sunat kita bertakbir. Sunat. Dalam Quran sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbir ni sunat. Takbir macam mana? Takbir biasa, Allahu akbar, Allahu akbar. Perlu ke macam takbir raya? Tak perlu. Dan kalau ada, tapi kalau ada orang bertakbir seperti takbir raya, tak ada masalah. Takbir biasa, Allahu akbar, Allahu akbar, kita besarkan Allah. Dan Allah sebut wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati. Dan tanda rosak hati ini kita meremehkan syiar agama Allah. Tanda hati itu baik, dia mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyembelih satu binatang korban itu di hadapan binatang kawannya yang lain, tidak asah pisau depan dia, walaupun dia bukan makhluk yang berakal, tapi memang sunatnya begitu. Kalau di situ ini kita buat kepungan. Jadi memang tak nampak lah. Kemudian penyembelih itu dia disunatkan, dia sebelum sembelih itu dia baca bismillah. Sunat, bismillah ni sunat. Menurut mazhab kita bismillah ni sunat, tidak wajib. Hadis yang ada tu telah difahami oleh ulama kita bahawa ianya adalah sunat sahaja. Kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibaca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Tak hafal bahasa Arab, ingat bahasa Melayu apa makna dia? Ya Allah, ini adalah daripada Engkau dan akan dikembalikan kepada Engkau. Ni kami kembalikan semula. Ini daripada Engkau, bukan daripada harta kami, daripada kemampuan kami. Ini daripada Engkau, Engkau yang bagi. Wa ilaika, dan kami serahkan semula kepada Engkau. Fataqabbal, maka terimalah daripada kami. Jadi itu adalah semasa sembelihan. Kemudian selepas daripada sembelihan, itu kita bincang tentang pengurusan daging kurban. Baik. Pengurusan daging kurban ni, pertama kita perlu faham, korban ini ialah menumpahkan darah. Korban ialah menumpahkan darah. Adapun pembahagian daging itu adalah sedekah. Bermaksud kalaulah ditakdirkanlah korban ni banyak sangat, 30 ekor lembu, 50 ekor kambing, banyak, satu tempat tu banyak. Wal'iyazbillah, ada salah satu binatang korban ni terlepas pandang, orang tak nampak ke, tak perasan ke, dah sembelih tapi tak ada orang buat. Jadi busuk daging dia macam tu saja, buang macam tu saja. Ataupun dah uruskan tapi tak sempat masuk peti ais ke, rosak. Adakah dengan itu korban kita tak jadi? Tidak. Korban kita telah jadi, telah sempurna. Kerana pembahagian daging itu adalah lanjutan daripada korban. Itu adalah lanjutan daripada ibadah korban, sedekah. Tapi insya-Allah benda itu tak berlaku. Kalau kita sama-sama buat, insya-Allah benda itu tak berlaku. Baik. Pembahagian daging, pengurusan daging korban. Daging korban ini kita jelas, semua pihak jelas, daging korban ini milik siapa.
daging korban ini milik peserta. Baru ni ada soalan tanya, dia kata ada masjid tu diletak dalam akad tu, peserta hanya boleh ambil sekian-sekian banyak saja. Jadi soalan dia, boleh tak letak syarat tu? Jawapannya tidak boleh. Kalau letak juga, tidak wajib dia penuhi. Maksudnya peserta dia boleh ambil semua sekali. Itu jawapan kira gembira lah, peserta ni gembira lah. Tapi kita kata kat masjid, tahun depan jangan ambil nama dia. Tak, maksudnya peserta dia kena faham lah, memang hak dia, memang hak dia, tapi awak akan letak kat masjid, guna tenaga masjid, kita gotong royong sama-sama. Jadi ambil sekadar yang kita nak, 5 kilo, 6 kilo, yang lain tu kita serahkan kepada masjid. Dan masjid bukan dia nak makan, masjid tu dia nak agihkan kepada orang lain, dia nak bantu kita. Jadi tujuan masjid meletakkan syarat tu sebenarnya ialah supaya adalah benda dia nak agihkan. Kalau tak ada benda dia agihkan dah, semua peserta dah ambil semua dah, memang boleh. Tetapi dari segi kemasyarakatan itu tidak elok lah, tak manis. Okey. Jadi pihak pengurusan dia perlu bijak lah dalam pembahagian pengurusan daging korban. Dan asas lagi yang kita perlu faham ialah daging korban ini diagihkan secara mentah. Diagihkan secara mentah. Berbeza dengan akikah, sunat diagihkan setelah dimasak dengan masakan yang manis. Tapi kalau ibarat daging korban ini, sunat diagihkan secara mentah. Jadi macam mana kalau masjid dia nak ambil sikit, surau nak ambil sikit, nak masak untuk orang yang bertugas? Boleh, dengan izin peserta. Tanya siapa nak bagi. Satu orang tu dia ada 3 bahagian, dia kata tak apalah, bahagian saya 5 kilo saya bagi. Saya bagi surau untuk masak, untuk buat sup ke apa pagi tu. Tak apa, saya bagi dengan izin. Bukan kita paksa. Separuh ni kita nak buat ni untuk hari kita nak buat ni, kita nak panggil orang semua turun makan. Tak, itu bukan kita punya. Kita menguruskan saja. Okey, kita kalau gitu Ustaz, kita keluarkan duit surau lah. Kita keluarkan duit surau, kita beli seko. Peserta tak nak bagi. Itu dah masuk bab lain. Dah masuk menggunakan duit surau. Boleh tak? Untuk apa kita boleh gunakan duit surau? Jadi perlu dibincang soalan tu pula. Ni duit surau ni dah masuk kategori mana ni? Ni untuk pembangunan surau ke, untuk aktiviti imarah surau ke? Kena tengok. Boleh ke sampai kita beli lembu seko macam tu? Okey. Jadi sebenarnya benda tu kecil je kalau kita sama-sama pakai. Peserta ni dia bagilah seorang sikit, bagi tulang sikit, bagi daging sikit, masak kita juga nak makan. Bukan orang lain nak makan, kita yang nak makan. Baik. Kemudian sunat lagi ialah pada hari raya korban ini kita makan makanan yang pertama ialah daripada binatang korban. Jadi macam mana nak buat? Kita perlu fikirlah. Kita perlu fikir. Tanya siapa yang ada ni waktu korban ni, siapa sedia masak. Masak simple je. Bila tumbang saja, ambil mana bahagian yang cepat masak, daging ke, mana yang cepat masak, hati ke, bahan-bahan masak semua dah siap. Sampai je daging turun masuk, tu boleh suap seorang sikit. Mana yang dapat lah. Biasa kita di hospital kita buat begitu. Dia waktu khutbah tu dah tumbang dah seko. Dah tumbang dah seko. Jadi waktu ibadah korban ni masuk bila sebenarnya? Hatta ada ustaz pun dia, bukan tak tahulah dia ustaz ke macam mana, tapi dia salah faham. Imam. Selesai dia imam, dia ustaz pun dia salah faham. Dia baca hadis, Nabi kata perkara yang pertama kita mulakan pada hari kita ini ialah kita solat, kemudian kita khutbah, kemudian kita akan sembelih. Siapa yang buat seperti itu faqad asaba sunnatana. Siapa yang buat seperti itu, dia telah menepati sunnah kami. Tapi siapa yang buat selain daripada itu, maka itu hanya daging biasa saja. Jadi dia kata tak boleh, kena semayang, kena khutbah baru kita sembelih. Itu maknanya salah faham. Kalau mesti solat, mesti sembelih doa boleh korban, maka jawapannya solat itu wajib, khutbah tu jadi wajib. Sedangkan kita kata solat tu sunat. Waktu khutbah tu dengar khutbah tu sunat. Jadi macam mana ulama kita faham hadis ni? Ulama kita kata masuk waktu sembelihan korban ialah setelah terbit matahari, berlalunya satu masa yang cukup untuk sembahyang raya 2 rakaat dengan ringkas dan 2 khutbah dengan ringkas, telah masuk waktu sembelihan. Terbit matahari kita pukul apa? 7 berapa? 7 suku.
7 suku. Ambil 10 minit untuk sembahyang 2 rakaat, 10 minit untuk khutbah yang ringkas, 20 minit. Jadi 7.35 dah masuk dah. Kita sembahyang pukul 8. Kita sembahyang pukul 8, 7.45 sembahyang pukul 8. Jadi sebenarnya dah masuk, dah lama, dah masuk waktu sembelihan. Dan tujuan dikorbankan awal itu adalah supaya yang pertama masuk dalam perut kita ialah daripada binatang kurban. Okey. Nak azan dulu. Azan. Baik. Jadi bahagian yang wajib diberikan daripada binatang korban sunat ini adalah sekadar yang boleh dimakan sekali makan oleh satu orang miskin. Kadarnya lebih kurang 500 gram daging. Kita bagi daging mentah 500 gram. Okey. Cuma kalau peserta 7 orang dalam satu ekor lembu, maka perlu ada 7 bungkus. Bukan hanya satu bungkus, tapi 7 bungkus. Kemudian pertama, setiap peserta perlu ada bahagiannya diberikan kepada orang miskin. Kemudian setiap peserta sebaiknya makan daripada korbannya sendiri. Jadi kalau kami di Siptaling, kita banyak lembu. Macam mana cara dia? Kita ada satu kaunter khas untuk kaunter, kita panggil kaunter asnaf. Ni tumbang je seekor lembu, dah ada tukang lapah akan datang, potong satu peha, hantar kat kaunter tu. Kemudian potong peha kedua, hantar pada satu kaunter khas lagi. Yang lain tu akan dicampur. Ini apa tujuan dia? Tujuan dia pertama, bahagian daripada setiap peserta akan sampai kepada orang miskin secara pasti. Kerana yang jaga kaunter tu dia ada senarai asnaf. Kemudian yang jaga kaunter kedua ni, dia akan pastikan daging itu diterima oleh peserta korban lembu itu. Bukan dia ambil daripada mana-mana je. Boleh sebenarnya, tetapi yang sunatnya ialah dia makan daripada dagingnya sendiri. Okey. Dan yang lain tu campur tak ada masalah. Memang agihan umum tu memang akan ada orang miskin yang dapat. Tapi adakah bahagian daripada setiap peserta itu bahagiannya ada sebahagian diberi kepada orang miskin, itu kita tak dapat nak pastikan. Melainkan dengan cara kita asingkan. Okey, daripada lembu ini asingkan satu peha, ini untuk orang miskin. Asingkan satu peha, ini untuk peserta. Itu caranya. Kemudian kalau peserta dalam seekor lembu tu ada 7 orang, maka daging, tulang dan bahagian-bahagian lain ni perlu dibagi 7. Kerana ekor bagi 7 lah. Kepala kalau semua nak bagilah 7. Tapi biasanya kepala dia orang tak nak, kulit dia orang tak nak. Sebab semua bahagian tu adalah milik 7 orang tu. Kecuali kalau ada kata yang saya tak nak, ekor saya tak nak, tulang pun saya tak nak, saya nak daging sikit je, okey lah. Kalau macam tu senang lah. Jadi kalau semua nak je masalah. Biasa masalah semua nak. Hati potong 7, limpa potong 7, semua potong 7. Tapi kalau lembu tu seorang punya, bukan lembu tu seekor dia punya 10 ekor lembu. Jadi tak payah bagi 7. Tak payah bagi 7. Bagi 7 ni sebab ada 7 orang. Kalau lembu tu 3 orang punya, bagi 3. Kita biasa bagi 7 ni kerana pemiliknya 7 orang. Kalau lembu tu seorang saja yang punya, tak payah bagi 7 lah. Bagi dia sikit, yang lain selesaikan kepada orang miskin. Tak payah nak bagi 7. Okey. Yang terbaik bagi satu orang peserta ialah dia makan sikit, dia sedekah semua. Itu yang terbaik. Dan yang cara kita pengurusan ni yang terbaik lah tu. Kita bagi sini, bagi peserta berapa kilo? 5 kilo. Tak tentu. Biasa kalau kita di Siptaling, kita bagi peserta 5 kilo. Yang lain tu kita akan agihkan lah, 5 kilo. Dan petugas dapat lebih tak? Petugas ada tempat dia bagi lebih. Maknanya kalau umum ni 1 kilo, petugas ni dia bagi 2 kilo. Boleh tak bagi petugas 2 kilo? Okey. Dia ada hadis yang menyebut tentang upah. Tidak boleh upah kepada orang yang terlibat pengurusan daging korban ini, pengurusan ibadah korban ini, daripada bahagian korban itu sendiri.
Jadi upah ni diberi daripada yang lain. Kita beri tukang sembelih, bagi dia RM20 contohnya, RM30. Kita kira daripada kos pengurusan sekali lah. Kemudian petugas, petugas tu kita bagi, nak bagi duit pun, tapi jadi kos pengurusan jadi tinggi lah. Biasa tak buat lah, petugas kita tak bagi. Tapi biasanya, bukan biasanya, ada tempat dia lebihkan sikit untuk petugas. Boleh kalau nak lebihkan, tapi bukan atas nama upah. Bukan atas nama upah. Boleh nak bagi, tapi bukan atas nama upah. Kerana upah daripada daging korban itu sendiri tak boleh. Tidak boleh. Kemudian orang miskin yang menerima daging korban ini, dia menerima sebagai pemilikan. Tapi orang kaya yang menerima daging korban, dia menerima sebagai hadiah. Dia tak boleh jual, sama ada dimakan atau dibagi makan kepada orang lain. Orang miskin dia terima, dia nak jual boleh. Kulit binatang korban, kalau bukan orang miskin yang ambil, dia tak boleh buat apa-apa selain daripada memanfaatkan dengan makan ataupun lain-lain. Jual tak boleh. Tapi kalau yang ambil tu orang miskin, dia boleh jual, tak ada masalah. Okey. Jadi selamatnya sebenarnya petugas ni kita bagi sama je lah, sama je. Sekilo. Nak bagi 2 kilo, bagi 2 kilo semua, supaya dia syubhah tu tak nampak lah. Syubhah tu tak nampak. Kalau kita nak apa? Kalau kita nak balas mereka sikit, buatlah sikit istimewa makan tengah hari untuk mereka yang istimewa sikit, sebagai membalas jasa mereka, tolong untuk kita selesaikan. Kerana ini adalah ibadah sebenarnya, ibadah. Jadi seminimum mungkin kos yang kita boleh ambil itu kita kurangkanlah, gitu. Dan kalau ada yang ternazar, dia jadi korban tu jadi wajib, maka dia perlu ingatlah yang dia tidak makan daripada. Dan kita perlu ingat bahawa daging korban tidak boleh dimakan oleh orang bukan Islam. Jadi ada tempat dia tanya, dia kata memang kat tempat dia buat makan secara umum. Dari segi korban lembu tu siapa punya tak ada masalah, sebab memang pemilik dia bagi. Cuma pemilik dia perlu faham lah, dia dengan cara itu dia telah meninggalkan sunat. Itu tidak mengagihkannya secara mentah. Memang nampak elok, cantik lah buat kenduri semua kan, tapi sebenarnya dia buat benda yang bukan sunat. Dia buat benda yang bukan sunat. Apa tadi? Seko dia bagi, dia suruh masak seko. Sebenarnya kalau disuruh masak seko, sebahagian mesti diberi kepada orang miskin mentah, yang lain tu boleh masak. Tapi kat situ dia telah kehilangan sunat, iaitu memberikannya secara mentah. Kemudian dia kata bukan itu saja, buat makan-makan tu dan panggil satu taman tu sekali dengan bukan Islam semua datang makan. Dia kata tak boleh lah, tak boleh. Dia kata itulah sebenarnya, kadang kita pelik juga, waktu tu lah kita nak panggillah waktu lain. Kan ada banyak waktu, kan ada banyak waktu. Sama kes dengan korban luar negara ni. Kita kata kenapa tak boleh kata luar negara ni lebih afdal? Kan mereka tu tak mampu, mereka jarang-jarang makan daging. Dia punya jawapan dia ialah, waktu korban ni kan 4 hari saja. Kita ada lagi 362 hari dalam tahun untuk kita bagi makan pada mereka. Bukan atas nama korban pun boleh, nama apa pun boleh. Maksudnya kenapa kita nak pilih 4 hari itu? Kenapa kita pilih hanya 4 hari saja untuk kita buat di luar? Jadi kalau ada orang yang menguruskan korban negara, dia marah, dia kata, ni ustaz ni dah kacau kita. Tak, kita begitu yang betul. Yang betul, bagi saya dah sebut tadi, bagi orang yang mampu, afdalnya dibuat di tempat dia sendiri. Bagi yang tak mampu, boleh dibuat di luar. Boleh dibuat daripada tak buat langsung, buat di luar. Tak mampu nak bagi 800, 900, 1000, dia nampak iklan ada 300, 200 setengah, buatlah. Jangan tak buat sudah. Yang tak boleh tu tak buat langsung, tu tak boleh. Okay, bukan tak boleh lah, tak bagus. Okey, setakat itu saja apa yang saya nak kongsikan. Kalau ada soalan kita boleh bincangkan insya-Allah mana-mana yang sempat. Ya. Okey, boleh tak ayah ataupun atuk buat korban untuk anak ataupun cucu yang belum balik? Boleh, dengan syarat daripada harta ayah ataupun anak itu sendiri. Atuk itu sendiri, bukan daripada harta si anak. Boleh. Kata ni duit raya banyak ni, buat korban sikit lah. Tak boleh. Tak boleh. Korban ke, buat umrah ke, tak boleh. Kalau kita nak buat atas nama dia, nak buat atas nama dia boleh, tapi dengan harta kita.
Dan sebenarnya tidak ada tuntutan daripada dia. Tuntutan ni daripada yang telah akil balik. Baik, ada. Boleh simpan setakat mana yang kita nak simpan. Asalnya kita akan, kalau kita baca hadis, kita akan jumpa satu hadis Nabi melarang daging korban disimpan lebih daripada 3 hari. Tapi ulama kata hadis itu mansukh. Walaupun hadis itu sahih, tapi hadis itu mansukh. Itu hanya terpakai pada awal Islam, ketika orang-orang Islam dalam kesempitan. Maka Nabi melarang daging itu disimpan sama ada dia makan sendiri atau diagihkan kepada orang lain. Jadi selepas orang Islam mendapat keluasan, maka hadis itu telah pun dimansuhkan, dibenarkan untuk simpan. Boleh. Boleh. Sama macam kita buat tahlil ni, yang kita sedekah amal yang bersih mati, boleh. Buat atas nama dia, letak nama dia tu yang tak boleh. Okey. Ustaz, tanya pasal daripada kawasan kesembelihan sana. Kan nama itu Fadiyah, tak dapat sembelih. Tak sudah amal tersebut. Dengan itu yang ada. Oh, tak boleh tak boleh sembelih surau. Ni Putrajaya tak boleh. Ada tempat tu indikasi anak-anak takut di kawasan surau tu kan nak tenang kan. Oh, nak tenang kan. Memang afdalnya ialah dia tempat sembelihan ni dia tak ada isu sebenarnya. Isu dia ialah sunat peserta sembelih sendiri atau sunat peserta menyaksikan. Jadi kalaulah sembelihan tu tak berlaku di tempat kita, tak ada masalah pun. Kita pergilah sana sembelih. Kita pergilah sana menyaksikan. Kita cakap dengan kandang tu, saya nak sembelih sendiri. Saya akan sembahyang raya berdekatan dengan kawasan tu dan saya akan datang sembelih sini. Boleh. Dia tak ada masalah pun. Boleh lah. Jadi susah dah sikit, cuma masih boleh. Masih boleh kita nak sempurnakan sunat-sunat itu. Kita pergi sembahyang di sana dan kita sembelih di sana, ataupun kita menyaksikan sembelihan kita. Orang lain yang tak ada kena-mengena tu tak ada masalah. Dia tunggu je lah kat rumah dia. Tunggu lagi datang. Dia yang peserta tu yang pentingnya. Sama ada dia sembelih sendiri atau dia menyaksikan sembelihannya. Sembelih mana tu tak kisah sebenarnya. Mungkin satu-satu larangan tu atas maslahat yang lebih umum daripada maslahat menyaksikan sembelih itu sendiri. Jadi kita tak ada masalah. Okey. Ada lagi soalan? Ya. Boleh. Dia boleh menerima daging sebagai salah seorang orang yang berhak menerima daging. Boleh terima daging. Macam mana orang lain dapat 2 kilo, kita pun bagi dia 2 kilo. Kita tak bagi lebih lah, sebab kat situ nampak, walaupun kita tak niat pun, tapi kenapa bagi dia lebih? Soalan tu akan timbul lah. Jadi kalau nak bagi dia upah, bagi dia duit. Tapi sebagai orang kampung situ yang berhak menerima daging, dia berhak menerima 2 kilo. Kalau tukang sembelih tak dapat daging, tak ada orang nak sembelih. Tak ada orang nak sembelih ni. Boleh dapat daging, tapi sebagai orang lain, seperti orang lain yang biasa dapat 2 kilo, dia pun dapat 2 kilo. Okey. Kita apa dia? Kenapa kita tak layak? Kenapa kita tak layak? Sebab kita bukan orang situ ke macam mana? Dia tak ada isu orang situ ke bukan orang situ. Dia yang tak layak untuk terima daging kurban ni ialah orang bukan Islam. Itu je. Yang orang Islam semua layak. Kalau ada, kita layak. Walaupun dia kaya. Orang kaya menerima sebagai hadiah, orang miskin menerima sebagai pemilikan. Kita boleh minta lah kalau orang tak bagi. Boleh lah minta, cuma orang bagi tak bagi je lah. Biasanya kita akan utamakan orang tempat kita lah. Biasanya gitulah. Dan di Siptaling pun memang kalau ikutkan orang datang tu ramai, tapi kita ada bagi kupon, jadi orang tempatan dulu, kemudian yang lain tu kita agihkan. Baik, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita majlis kita sampai setakat ini saja dulu. Kita
kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima ibadah kurban daripada sesiapa yang melakukan ibadah kurban, dan yang belum dapat taufik untuk melakukan ibadah kurban ni supaya diberi taufik lah untuk melakukan ibadah kurban. Dan Allah terima juga saudara kita yang pergi haji, yang pergi ke Baitullah. Allah terima haji mereka dan Allah pilih kita dalam waktu yang paling hampir untuk kita pergi ke Baitullah untuk menunaikan rukun haji. Wallahu alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.